Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Okey. Mungkin ni dah cuti sekolah kan. Mesti ramai antara kita yang tengah berkira-kira merancang untuk ke luar negara. Jadi first kali biasanya kalau kita nak keluar negara ni, benda yang memeningkan kita tu adalah dari segi perbelanjaan. Adakah kita nak kena bawa cash yang banyak, ataupun adakah kita nak kena tukar siap kepada mata wang asing dulu baru kita bawa. Okay, ataupun boleh tak kita nak gunakan kad kredit ataupun kad debit card dekat negara luar. Banyak persoalannya sebenarnya, tetapi hari ni saya nak bantu semua untuk kita untuk berkongsi tips, okay, bagi berbelanja secara mudah dan juga lebih murah di luar negara dan lebih jimat. Okay, nak tahu macam mana? Jom bersama saya selepas ini. Okey, so saya nak tanya dulu, pernah tak tengok kad ni? Ini sebenarnya adalah kad Visa Wise. Okey, mungkin ada yang baru mungkin ada yang pernah tengok atau mungkin baru tahu kewujudan kad ini. Okey, sebenarnya kad Visa Wise ini dia dapat digunakan di luar negara untuk kita nak berbelanja. Hanya kita perlu PayWave, okay, menggunakan kad Visa ini seperti mana kita nak menggunakan kad kredit lah. Tetapi apakah kelebihan kad Visa Wise ini berbanding dengan kad debit atau kad kredit kita? Okey, jadi itu yang saya nak ceritakan pada hari ini. Sebelum kita ceritakan berkenaan dengan kelebihan kad ini, kita kena tahu dululah apa dia Wise. Sebab kalau kita tak ada akaun Wise, okay, kita tak boleh mendapatkan kad Visa Wise ini. Okey, jadi apa itu Wise? Okey, Wise ni dia bukan bank tetapi dia adalah satu aplikasi yang memberikan perkhidmatan di atas talian. Di mana aplikasi ni kita boleh download daripada Play Store sendiri bagi Android. Okey, dan dia boleh memudahkan kita menghantar mata wang ke luar negara, ataupun kita juga boleh menerima mata wang asing. Okay, dan kita boleh simpan mata wang asing itu dalam aplikasi Wise itu. Okay, dan yang paling menarik adalah kita boleh berbelanja di luar negara dengan tanpa charge tersembunyi, tanpa charge tersembunyi, dan memang sangat murah lah kalau nak dibandingkan dengan penggunaan kad kredit. So saya rujuk kepada saya punya blog. Kalau tak suka mendengar video dan saya membebel dekat sini, boleh rujuk kepada blog saya lah. Okey, sebenarnya sebagai contohlah bank tempatan, okey, yang boleh menerima wang dalam ringgit Malaysia sahaja. Tetapi berbeza dengan Wise, okey, Wise ini dia boleh menerima dan simpan pelbagai mata wang asing seperti USD, boleh lira, euro, bah, sebenarnya banyak sebenarnya. Dia boleh menerima hampir 53 currency. Okey, 53 currency. Kita boleh tukarkan mata wang kita kepada 53 mata wang asing. Okey, jadi kalau currency tersebut tengah murah, okey, kita boleh beli dan simpan dulu dalam aplikasi Wise kita. Tak perlu lagi money changer ataupun nak tukar duit semualah. Okey, hanya menggunakan aplikasi Wise dan juga berbelanja menggunakan kad Wise ini. Okey, apa kelebihan aplikasi dan juga kad Wise ini? Okey, first kita tengok dulu yang tadi saya dah maklumkan. Sebenarnya kita boleh beli mata wang asing terus menggunakan aplikasi Wise. Okey, nanti kita akan tengok macam mana caranya. Kemudian kita boleh dia boleh menyimpan mata wang asing. Okey, jadi kalau time mata wang lain tu rendah tu, kita beli dan simpan kat situ. Saya tak nak cerita lebih lanjut lah, sebab ada yang kata macam ni caranya tak betul. Tak tahulah, saya pun tak pasti. Saya nak refer kepada perbelanjaan sebenarnya. Okey, Wise menawarkan charge yang paling minima dan nilai tukaran wang asing berbanding bank tempatan. Jadi kalau kita nak menggunakan kad debit, kad kredit daripada bank tempatan, dia punya charge, okey, yang dikenakan oleh bank tempatan tu masa kita nak, sama ada kita nak keluarkan menggunakan ATM ataupun kita nak berbelanja terus PayWave menggunakan kad itu, charge-nya adalah tinggi. Tetapi bagi Wise Card Visa ini, okay, dia mengenakan charge yang sangat rendah sebenarnya. Okay, dan Wise juga adalah kad Visa yang berfungsi seperti kad kredit jugalah. Dan anda boleh withdraw duit di ATM machine menggunakan kad Wise ini.
Okey, dan kalau kita nak withdraw pun charge-nya adalah rendah. Okey, nak tahu charge-nya. Okey, kejap lagi kita tengok. Okey, okey, sebagai contoh lah, kalau kita nak ke Turki, okey, kita boleh terus beli duit lira tu di Malaysia dalam menggunakan aplikasi ni. Kita simpan dalam Wise. Okey, kemudian bila kita bawa keluar di misi ATM menggunakan kad ini, kita boleh terus shopping menggunakan kad Visa ni lah. Okey, di mana kalau dah ada duit dalam aplikasi Wise tu yang kita dah tukarkan kepada lira, kita terus boleh gunakan sahaja. Dia akan deduct daripada aplikasi tu lah. Okey. Okey, so bagaimana kita nak withdraw duit menggunakan kad Wise ni? Itu antara satu persoalan lah. Okey, di mana sekiranya kita beli mata wang asing dah kita dah simpan dalam aplikasi Wise ini, kita punya pengeluaran sebenarnya adalah percuma. Okey, percuma sahaja. Keluarkan je jolok, masukkan nombor PIN, okey, yang kita dah set semasa kita buat kad ni. Masukkan je nombor PIN, kemudian kita keluarkan. Pengeluarannya adalah percuma untuk 2 kali dalam masa sebulan. Of course lah, kalau kita pergi luar negara, buat apa kita nak keluarkan banyak-banyak kali kan dalam masa sebulan? Takkan kita nak pergi lebih daripada sebulan, betul tak? Okay, so kita keluarkan 2 kali, tak ada charge dikenakan, percuma sahaja. Okay, dengan kadar yang kurang daripada 1000. Itu syarat dia lah. Okay, mesti kurang daripada 1000. Jangan lebih daripada 1000 pengeluaran setiap kali pengeluaran. Dan jika lebih, tak ada masalah sebenarnya. Lebih tu kita hanya akan dikenakan charge sebanyak RM5 untuk setiap transaksi. Berbanding dengan kad kredit dan kad debit daripada bank tempatan, di mana bank tempatan pun kenakan charge, bank dekat luar negara pun kenakan charge. Kita dah kena double charge dekat situ. So akan banyaklah potongan semasa kita nak mengeluarkan wang melalui ATM machine. Okey, so itu cerita dia, kelebihan dia lah. Okey, kalau dah faham, kalau tak faham boleh komen dekat bawah. Tapi kalau dah faham, kita boleh teruskan dengan bagaimana kita nak daftar akaun Wise ini. Okey, kita boleh daftar sama ada kita install daripada Play Store, di mana kita pergi sahaja kepada Play Store. Okey, saya tunjukkan lah. Okey, saya tunjukkan caranya. Boleh lihat cara di sini. Okey, kita pergi sahaja kepada Play Store, kemudian kita install aplikasi Wise itu. Bila kita dah install, kita pastikan kita sign up terlebih dahulu. Okey, lepas sign up kita masukkanlah detail-detail. Sama ada kita nak sign up menggunakan kita punya email ke, Gmail ke, just masukkan sahaja seperti biasa dan masukkan semua detail-detail yang diperlukan. Okey. Kemudian dan masukkan nombor telefon bagi tujuan verifikasi. Dia akan minta nombor telefon. Jadi continue sahaja dengan flow tu. Kemudian satu email akan dihantar kepada kita untuk tujuan pengesahan dan kita hanya perlu klik pada confirm your email untuk pengesahan. Akhirnya kita selesailah membina satu akaun di Wise. Okey. Itu adalah untuk kita nak daftar akaun lah. Bila kita dah daftar, kita buka semula aplikasi Wise tu dan kita login seperti biasa menggunakan email yang kita dah daftarkan. Okey, sebelum ini. So, pertama kali akan dihantar security ke telefon kita dahulu. Jadi, kita hanya sekali sahajalah perlu buat untuk security ni, untuk langkah keselamatan ni lah. So, seterusnya bagaimana, kalau nak tahu lebih lanjut, saya ada letakkan gambar dekat saya punya blog, okey, ataupun boleh lihat di sinilah. So, bagaimana nak tukarkan ringgit Malaysia ke mata wang lain? Kita boleh tukarkan ke mata wang negara lain yang kita nak travel tu. Sebagai contoh, untuk kita beli lira Turki, kita tengok pada aplikasi ni ada button plus tu, tambah. Kita klik pada tambah. Okay, first kali kita pergi kepada tambah dulu. Kita nak tengok currency kita dan masuklah, kita pilihlah currency yang kita nak tukarkan, contohnya lira ataupun USD dollar. Okey, kemudian kita klik tambah dan masukkan nilai lira yang kita nak tukarkan. Dia akan dipaparkan berapa RM. Okey, kat bawah tu dipaparkan berapa RM yang perlu kita nak bayar pada Wise. Okey, Wise tidak kenakan charge dan ia adalah fixed exchange rate. Okey, pertukarannya adalah tak perlu charge lah. Jadi kita pun
tentukanlah berapa kita nak tukarkan kepada lira. Okey, di mana kita hanya akan menggunakan online transfer sahaja, direct daripada akaun bank kita. Macam biasalah, macam kita nak beli barang. Okey, ataupun macam kita nak top up kita punya e-wallet, semua tu sama sahaja. Macam tu juga dengan aplikasi Wise ni. Okey, kita just go on dengan flow dia lah. Okey, kemudian untuk perbandingan nilai lira, okey, sebenarnya dekat Wise ni kadar pertukaran dia tu sangat rendah. Nak kata sangat rendah tu, kalau kita nak kita google pertukaran wang asing, biasanya kalau kat money changer dia tinggi. Tapi untuk Wise ini rendah sahaja. Dia lebih kurang perbezaan dia tak banyak, sikit-sikit sahaja charge yang dikenakan. Setakat ni memang itulah yang saya nampak. Okey, dari segi charge dia sangat rendah untuk pertukaran direct melalui aplikasi Wise. Okey, cara kita nak memohon kad Wise. Sebab kalau kita dah ada Wise account tetapi kita tak ada kad ni, memang susah juga kita nak berbelanja dekat luar negara. So cara kita nak memohon kad ini, kita masuk aplikasi Wise tadi dan kita klik tab card. Dekat bahagian bawah tu ada tab card. Kita klik, kemudian kita order. Okay, order your card. Kemudian kita masukkanlah butiran-butiran peribadi, kita alamat, semua tu lah. Kad tersebut akan dihantar terus direct ke rumah kita ikut alamat yang kita berikan. Okay, tetapi dia ada charge sebenarnya. Okay, kita boleh pilih sama ada penghantaran kita secara percuma ataupun DHL Express dengan kadar segera yang berharga lebih kurang dalam RM40. Tapi better kita letak penghantaran percuma lah. Tapi bezanya cuma lambatlah sikit. Okay, dan akan dipaparkan tarikh bila kad tersebut akan sampai kepada anda. Tapi kalau kita nak segera, bolehlah guna DHL Express itu. Dia akan hantar dengan segera. Tetapi kalau kita tak perlukan segera, mungkin kita ada masa lagi sebulan. So kita gunakan masa itulah untuk kita mendapatkan kad ini, di mana dia akan ambil masa dalam 2 hingga ke 1 bulan. 2 minggu ke 1 bulan untuk sampai ke rumah kita. Dan charge yang biasa kalau dikenakan adalah RM13.70, tak silap saya lah. Okay, RM13.70 untuk nak membuat kad. Ya, betul. Kad ini berharga RM13.70. Okay, boleh digunakan selama 5 tahun. Lepas 5 tahun kita renew balik. Ataupun kita buat kad balik lah. Kad baru balik. Okay. Dan masa kita nak aktifkan kad ini, of course lah dia akan minta kita masukkan nombor PIN. Okay, dan nombor kad ada tak? Dia akan minta kita masukkan nombor kad, nombor PIN dan juga yalah nombor PIN untuk kita nak mudah nak ni. Macam biasalah, macam kita nak aktifkan kad kredit. Okey, daripada mana dia dipost? Dia dipost daripada Singapura. Okey, kalau nak tahu Wise Card ini, aplikasi Wise ni adalah daripada Singapura. Okey, jadi itu sahaja. Okey, kali pertama kita nak menggunakan Wise Card ni, pastikan kita guna nombor PIN dulu ya. Barulah kita boleh guna PayWave dekat tempat asing. Okey, negara mana yang boleh terima Wise Card ni? Dia sebenarnya banyak sangat negara yang boleh terima. Macam saya cakap, 53 currency. Okey, tetapi ada juga yang negara yang kurang sikit. Tak silap saya, Jepun rasanya. Jepun dia kurang sikit menggunakan perbelanjaan menggunakan kad ni. Jadi kalau kat mana-mana saja yang boleh bayar guna kad, tak ada masalah untuk gunakan Wise Card. Seperti mana kad kredit, sama saja. Okey, jadi kalau ada persoalan-persoalan yang nak diajukan, boleh diajukan di ruangan komen. Okey, boleh share, like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Jangan lupa. Okey, jadi itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Okey, jumpa lagi dalam siri perkongsian yang akan datang. Bye.